Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafiqah. So hari ni saya nak cerita sikit ataupun nak berkongsi sikit tentang konsep betapa pentingnya kita kena ambil suplemen dalam kehidupan seharian kita. Okay. So dekat sini kita ada buku. Buku ni dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang. So dalam buku ni dia ceritalah apa yang ada dalam makanan kita, lepas tu bahayanya makanan kita sekarang, kan. Okay, yang pertama, ayam. Ayam ni, okay, dia ambil masa untuk membesar sangat lama. Dan kalau kita nak sembelih dia dulu, kan, yang betul-betul ayam yang segar tu, 3-4 bulan baru kita boleh sembelih dia. Tapi sekarang bila dia dah disuntik hormon, dia dalam masa sebulan, kurang dari sebulan pun dia dah boleh membesar. Lepas tu kita pun makan ayam tu. So bila dah ada hormon dekat dalam ayam ni, dia jadi bahan toksik. Dan bahan toksik tu bila kita makan dalam badan, dia akan masuk dalam badan kita lah. Okay. Dan benda ni sangat bahaya lah, kan. Okay, lepas tu kita tengok ada ikan. Ikan ni, contohlah kita ni duduk dekat kawasan yang paling susah nak dapat sumber makanan laut. Contohnya KL, okay, paling senang lah kita bagi contoh KL lah. Okay. Bila kita jauh daripada laut, tapi ikan yang kita pergi dekat pasar tu sangat segar. Sebab apa? Sebab dah disawet dengan asid borik ataupun bahan pengawet lah. Dan bahan tu pun akan jadi bahan toksik bila dia masuk dalam badan kita. Akan jadi penyakit lah, tapi dia akan ambil jangka masa yang lama. Okay, kemudian mi kuning. Mi kuning dia pun ada asid borik juga. Lepas tu kita punya sayur, buah-buahan. Okay, buah-buahan kita ada sulfur untuk nampak dia nampak segar lah, kan. Macam senang kata lilin macam tu. Okay, lepas tu sayur. Sayur kalau kita pergi pasar, kita akan beli sayur yang cantik lah, yang nampak bersinar hijau. Sebab apa? Sebab sayur tu tak dimakan ulat. Dan kenapa ulat tak makan sayur tu? Sebab dekat sayur tu ada racun serangga. Bila serangga tak makan, tapi kita buat makan, dan bahan tu dah disembur dengan racun serangga, dia akan jadi bahan yang toksik lah. Macam saya cakap tadi, kan, bahan toksik dekat dalam badan kita. So bila lama kelamaan dia akan jadi penyakit. So kita nak cerita macam mana kita nak hindarkan ataupun nak kurangkan risiko badan kita dapat penyakit daripada toksik-toksik yang ada dalam makanan. So guys, ni adalah sambungan yang tadi tu. So dekat sini saya akan buat demo betapa saya nak tunjuk lah betapa pentingnya kita ambil suplemen daripada kita konsum ubat. Okay. So dekat sini ada ubat biru tau. So ubat biru ni kita andaikan dia sebagai bahan-bahan toksik yang ada dekat dalam makanan tu tadi. Okay. Okay, nampak kat situ. So bila bahan toksik yang ada dalam makanan tu saya letak di dalam air ni, kita nampaklah perbezaan dia nanti. Okay. So kita abaikan yang ni jap. Saya tengok dua ni Okay, dekat sini kita ada dua orang yang sihat. Okay, kenapa saya tunjuk orang yang sihat Okay, first kita tengok perlu tak orang sihat ni dia ambil suplemen. Okay. So dekat tangan saya sini kita ada Nutrilite Bio-C Plus daripada Nutrilite lah. Okay, so kita tunjuk. Okay, orang yang sihat seorang ni dia ada ilmu sikit lah pasal kebaikan suplemen. So dia laburkan duit dia untuk beli suplemen dan makan, protect badan dia lah. Manakala yang seorang ni dia tak ada kesedaran lah, dia kata tak nak lah makan suplemen. Okay, tak apa. So sekarang kita tengok. Okay, diorang dua ni makan makanan yang saya cakap tadi tu lah, yang ada banyak toksik apa semua tu, kan. Contohnya ayam apa semua. So dia makan, kita tengok So dia makan ayam, dia makan ikan, dia makan daging, dia makan sayur, semualah dia makan. So badan dia tadi dah dicemar dengan bahan toksik, kan, daripada makanan tu tadi. Tapi dia tak terus jadi penyakit lah, dia akan ambil masa yang lama sikit. Okay, lepas tu yang seorang ni, yang saya cakap tadi dia ambil suplemen tu, dia pun terpaksa makan benda yang sama juga macam si A ni makan tadi. Sebab dia orang duduk dalam kawasan yang sama lah. So dia makan ikan yang sama dari pasar yang sama, dia makan sayur dari pasar yang sama. Lepas tu dia makan apa lagi? Ayam, kan. Tapi tengok badan dia dah diprotect dengan suplemen. So tak adalah benda tadi tu still masuk, tapi dia tak dapat
penyakit dengan mudah. Okay. So ini kenapa orang sihat pun kena makan suplemen. Okay. So sekarang saya nak tunjuk betapa pula boleh tak suplemen membantu orang yang sakit. Kita tengok Okay, so sekarang ni kita ada 2 orang yang sakit. Sekarang kita nak tengok apa fungsi suplemen untuk orang yang sakit dan boleh tak dibantu orang yang sakit lah. Okay, so dekat sini kita ada kapas. Okay, kapas ni kita andaikan dia sebagai penapis lah ataupun buah pinggang dalam badan kita. Okay, sebab apa buah pinggang? Sebab buah pinggang yang akan menapis segala apa yang kita makan. Betul tak? Okay. So kalau kita sakit, kita akan pergi mana? Kita mesti akan pergi hospital. Okay, pergi klinik ke apa-apa kan. Okay, bila dah pergi hospital, pergi klinik, doktor akan bagi kita ubat. Okay, doktor akan bagi ubat tu ikut kita punya penyakit lah. Kalau kita sakit kencing manis, doktor bagi kita ubat untuk kencing manis. Kalau sakit buah pinggang, doktor bagi kita ubat untuk sakit buah pinggang lah. Okay, tapi yang seorang ni, dia kata dia tak nak pergi klinik lah. Dia kata dia nak makan suplemen je. Sebab dia dah tahu kan suplemen ni boleh bantu sakit dia juga. So tak apa, kita bagi dia suplemen. Dia pun ambil suplemen. Okay, kita tengok ini orang ni tadi dia pergi klinik ataupun hospital. Okay, biasanya orang yang pergi klinik ataupun makan ubat, orang yang sakit makan ubat, dia punya sakit tu sembuh. Tapi ubat yang dia ambil tu, contoh macam orang sakit kencing manis kan. Okay, kencing manis sakit dia tu, dia punya bila dia makan ubat dia akan makin lama dos makin tinggi lah. Kan, bukannya ubat dia elok pun. Okay, so kadang-kadang kalau orang yang dah meninggal tu pun ubat dia still lagi ada. Okay, kita tengok apa jadi dengan dia punya buah pinggang tu tadi. Buah pinggang dia sangat kotor. Kotor kan guys, tak payah tunjuk dekat pun nampak yang kotor. Sebab apa? Sebab buah pinggang dia tadi terpaksa bekerja keras untuk menapis segala-gala ubat yang dimakan tu tadi. Itu yang dia kotor. Okay, kesian dia. Tak apa, kita tengok orang yang makan suplemen ni tadi. Okay, kita tengok orang ni dia makan suplemen. Kita kena makan secara istiqomah lah. And contoh macam kita makan, tak adalah macam kita makan hari ni esok terus sihat. Betul lah. Okay, lepas tu macam suplemen ni, kalau contoh kan orang tu senang sangat demam. Okay, bila dia consume pasal dia makan suplemen, dia susah lah nak dapat demam tu. Sebab suplemen ni bagi dia vitamin, contoh vitamin C kan, macam ni, dia akan tingkatkan imunisasi badan. Okay, lepas tu tak semestinya untuk orang yang senang demam je. Contoh kalau orang tu ada sakit kencing manis, kita bagilah dia set kencing manis. Kalau ada gout, kita bagi set gout. Tapi kita kena makan secara berterusan ataupun istiqomah lah, baru kita nampak perbezaan dia. Okay, so sekarang tengok air dah mula jernih dan buah pinggang dia pun cantik, putih berbanding dengan yang ni tadi. Betul tak? Okay. Lepas tu air dia pun tak ada banyak sedak. Sebab suplemen kita ni ataupun daripada Nutrilite ni sangatlah organik dan dia boleh duduk dalam badan kita lama 8 jam dan senang nak ditapis oleh kita punya buah pinggang. Cantik kan? Okay. So dia ni dah sihat. Sekarang kita tengok dia ni makan ubat tak sihat. Bila tak sihat pun, tapi dia dapat penyakit lain, iaitu buah pinggang dia. Betul tak? Okay, so sekarang kita boleh tak kita nak bantu orang yang sakit ni tadi, yang makan ubat ni dengan suplemen. Okay, lepas tu kawan dia yang sihat ni cerita dengan dia, weh, okay, nama dia Siti. Weh Siti, makan suplemen ni, mana tahu boleh bantu sakit kau. Okay, lepas tu Siti ni pun dengar lah cakap dia sebab tengok dia dah sihat kan. Okay, Siti ni pun makan lah suplemen dengan secara istiqomah. Dengan bantuan suplemen ni tadi, dia makan. Tengok apa jadi. Tengok dia makan secara istiqomah dengan izinnya, penyakit dia boleh sembuh. Contoh kalau dia sakit buah pinggang, kita bagilah set mengikut yang betul kan. Tengok, lama-lama air dia pun dah jernih kan. Dia ambil masa yang lama lah. Sebab contohnya macam kalau orang tu perokok kan, macam tadi lah, perokok kalau paru-paru dia macam tu, kalau buah pinggang dia macam mana? Contoh lah. So tengok air dia dah jernih. Dan kita tengok buah pinggang dia. Buah pinggang dia kembali bersih, cantik semua. Betul tak? Nampak?
So daripada kita makan ubat, baik kita makan suplemen. Sebab ubat ni, yelah, dia bukannya menghilangkan penyakit kita, tapi dia menahan sakit. Dan sakit tu tetap ada. Macam suplemen ni, insyaAllah penyakit boleh hilang dan tak tambah sakit lain. Macam organ buah pinggang kita. Tengok, cantik kan buah pinggang kita? Daripada warna coklat tadi, dah jadi putih. So, saya nak cakap dengan makanan yang betul lah. So macam tadi kan kita dah ada, contoh orang yang sakit tadi kan, dia kena makan ubat. Okay, kita bukan doktor tau nak suruh dia berhenti makan ubat, lepas tu kita suruh dia makan ni je. Tak boleh. Kita bukan doktor. So kita suruh dia makan ubat juga, konsisten dengan ubat dia, tapi kita suruh dia tambah dengan suplemen. Okay, lepas tu kita akan suruh dia selangkan lah, jarakkan. Contoh dia dah makan ubat dulu kan. Okay, lepas tu setengah jam ataupun 40 minit lepas tu baru ambil suplemen. Okay. Okay, so sampai situ saja saya punya perkongsian. Kalau ada apa-apa boleh tanya saya ataupun DM je. Dan saya nak tanyalah. Okay, soalan ni ada dekat anda sendiri. Jawapan dia ada dekat anda sendiri. Penting tak kita ambil suplemen untuk kehidupan kita? Okay, so jumpa anda di next video dan jumpa anda di puncak kejayaan. Bye. Assalamualaikum.